Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini saya akan menyampaikan satu lagi berita menggempakkan ya, isu berkaitan dengan perlantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan juga keuangan kepada Perdana Menteri. Hari ini, tepat beberapa jam yang lalu, kita dikejutkan satu lagi berita berkaitan dengan Nurul Izzah. Apakah dia sahabat semua? Kita akan teruskan. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempak hari ini. Puan Nurul Izzah, perkhidmatan tamat, cabaran baru menanti. Apakah cabaran baru, perkhidmatan apakah yang telah ditamatkan? Sahabat-sahabat semua, seperti mana yang kita tahu ya, perlantikan Nurul Izzah ini menjadi begitu hangat diperkatakan di media sosial. Ya, apabila beliau dilantik, pihak pembangkang ya menjadikan isu ini, isu politik dipolitikan untuk meraih, untuk memburukan imej kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka mengatakan berbagai tuduhan. Ya, Datuk Seri sanggup menjual prinsip katanya. Datuk Seri juga dianggap nepotisme katanya. Melantik Nurul Izzah sebagai penasihat, walaupun ya pada ketika itu pelantikan ini tidak melibatkan sebarang bayaran atau lebih dikenal sebagai pro bono secara percuma. Namun ya, pembangkang mereka terus menggunakan isu ini, dan ada di antara walan-walan juga ya, kumpulan walan turut ya menjadikan isu ini fitnah ya terhadap perlantikan Nurul Izzah ini, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini ya, sekali lagi perkhidmatan Nurul Izzah telah pun secara sahnya telah ditamatkan, dan apabila beliau menamatkan perkhidmatan itu, apakah cabaran yang menanti? Jadi saya ingin kita bersama-sama membaca atau kenyataan media terkini daripada Nurul Izzah yang baru saja dikeluarkan beberapa jam yang lalu. Jadi inilah dia sahabat semua, katanya 12 ya, surat ini, kenyataan ini dikeluarkan hari ini 12 Februari 2023. Pengerusi jawatan kuasa ya, penasihat kepada Menteri Keuangan Tan Sri Hassan Marikan telah mengundang saya menyertai sekretariat jawatan kuasa penasihat bagi membantu usaha mereka dalam memperkukuhkan ekonomi negara dan rakyat. Saya dengan rendah diri menerima tanggungjawab ini. Ini antara cabaran yang bakal dihadapi oleh Puan Nurul Izzah. Menerusi peranan baru ini, saya tidak lagi berkhidmat sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Saya amat menghargai setiap peluang yang menyumbang kepada negara demi melakar masa depan yang lebih baik untuk Malaysia, katanya. Saya mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan ya sepenuh penghargaan, katanya, setiap sokongan dan juga dukungan yang diberikan ya, baik daripada orang ramai maupun seluruh pasukan perkhidmatan awam dan komuniti kerajaan. Rakyat Malaysia secara keseluruhannya, katanya, mengharapkan masa depan yang cemerlang dan penyatuan yang utuh dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama Kerajaan Perpaduan. Saya berharap, katanya, hikmat membantu Tan Sri Hassan Marikan serta anggota jawatan kuasa lainnya mampu memberi manfaat kepada negara tercinta. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jawatan kuasa. Sama-samalah kita menyumbang dalam sebarang kapasiti demi negara kita. 12 hari bulan kenyataan daripada Nurul Izzah. Jadi sahabat semua, hari ini bermaksud bahwa perkhidmatan Nurul Izzah sebagai penasihat kepada Perdana Menteri juga telah berakhir ya, apabila beliau melepaskan perkhidmatan itu. Namun kerana talenta dan juga pengalaman Nurul Izzah, saya percaya amat sia-sia jika kita tidak digunakan segala kudrat, segala pengalaman yang ada pada Nurul Izzah ini. Disebabkan itu ya, Tan Sri Hassan Marikan ya telah menjemput beliau untuk menyertai pasukan ini, sahabat-sahabat semua. Ya, menyertai pasukan ini, kalau kita lihat di Keratan Akhbar hari ini yang saya petik daripada
Malaysia kini, Izzah dijemput untuk anggotai jawatan kuasa penasihat Menteri Kewangan. Maksudnya dari sekarang ini dibawa ya Tan Sri Hassan Marikan secara direct begitu sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita baca kenyataan ini ya, katanya anak kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Nurul Izzah diundang menyertai jawatan kuasa penasihat khas Menteri Kewangan. Pengerusi Muhammad Hassan Marikan berkata dia menyampaikan jemputan itu kepada Nurul Izzah atas bersama pengurus kanan Petronas Khairi Anwar Ramli. Katanya jawatan kuasa penasihat telah melapor terus kepada Menteri Kewangan dan akan bermesyarah sekerap mungkin bergantung kepada keperluan. Sekretariat yang menyokong operasi jawatan kuasa penasihat ini telah dibentuk dan terletak di Menara Berkembar Petronas, kata Hassan dalam kenyataan hari ini. Sebelum ini, Anwar dikritik hebat kerana melantik Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepadanya. Bagaimanapun, Anwar menegaskan anak perempuannya itu tidak menerima sebarang imbuhan gaji daripada jawatan sebagai penasihat itu. Hassan berkata, jawatan kuasa itu pada mesyuarat pertama Jumaat lalu menggariskan peranan utamanya yang antara lain untuk menasihati Menteri Kewangannya mengenai cara dan kaedah untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangkan perbelanjaan mengurus. Ya, bidang tumpuan yang lain termasuk perkara yang berkaitan subsidi, perkara berkaitan syarikat berkaitan kerajaan JLC, dan isu berkaitan hutang negara dan juga urus tadbir yang baik. Mesyuarat itu dihadiri oleh jawatan kuasa penasihat yang lain, pengurusi Sarawak Energi Berhad Amar Abdul Hamid Sapawi, pengurusi eksekutif FPSO Venture Sdn Berhad Ahmad Fuad Muhammad Ali, Profesor Ekonomi Universiti Melaya Raja Rasya dan juga Universiti Sunway Yeakim Leng. Ini antara pasukan ya yang ada di dalam jawatan kuasa yang dilantik ini untuk menasihat ya Menteri Kewangan. Jadi sahabat-sahabat semua, apa yang menjadi persoalan dan pertanyaan di sini adalah apabila pelantikan ini sering digunapakai oleh pihak pembangkang ya untuk dijadikan isu politik ya untuk meresahkan imej kerajaan ya, imej Perdana Menteri Nurul Izzah dan sebagainya. Namun hari ini Nurul Izzah telah pun melepaskan jawatan beliau dan telah pun dijemput oleh Tan Sri Hassan Marikan yang sebagai ketua di dalam jawatan kuasa penasihat Perdana Menteri ini ya, menjadi Nurul Izzah dijemput menjadi anggota ya, salah satu sebagai tim pasukan ya untuk menasihati kerajaan ya berkaitan dengan hutang negara, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan negara dan banyak lagi ya antara tugas yang mereka bakal lakukan. Jadi ini adalah satu cabaran yang baik ya untuk setiap mereka ini untuk mencurahkan segala usaha, kudrat, pengalaman kepada negara kita, membantu negara kita khususnya untuk meningkatkan pendapatan. Dan saya percaya ya apabila pendapatan negara itu meningkat, ini akan membawa kebaikan kepada seluruh rakyat Merahain kerana subsidi akan dinaikkan ya, khususnya diberikan bantuan kepada fokus ya kepada rakyat B40 dan semua rakyat jelata yang kita tahu ya begitu terkesan dengan keadaan ekonomi kita sebelum ini yang gagal ya diperbaharui ataupun ditingkatkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan dua Perdana Menteri sebelum ini. Jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah antara langkah yang saya percaya ya langkah terbaik ya untuk melihat negara kita kembali ya menjadi negara yang progresif ya, yang terus ya memperjuangkan agenda rakyat, memfokuskan memberikan bantuan kepada rakyat dan sebagainya. Jadi kita berharap di bawah pimpinan Tan Sri Hassan Marikan ya boleh ya memberikan sumbangan yang baik ya, sumbangan yang boleh membawa negara kita menasihati Perdana Menteri khususnya dalam hal ehwal kewangan,
pertumbuhan ekonomi negara kita, dan banyak lagi itu hutang negara, pendapatan negara dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, bagaimana pula dengan pandangan Anda ya? Sekiranya Anda mempunyai pandangan ya ataupun komen berkaitan dengan ini, Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan izinkan saya untuk mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.